Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Pok Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan satu konsep pemasaran yang diperkenalkan oleh Seth Godin, seorang pakar pemasaran yang amat terkenal di ketika ini. Beliau membawa idea berkenaan dengan purple cow ataupun lembu yang berwarna ungu. Apakah dia konsep ini? Kita tunggu. Tapi sebelum itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nikdin ini, maka sebarkan video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda yang lain agar kita sama-sama berkongsi ilmu berkenaan ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan di negara kita ini. Berdasarkan pandangan Seth Godin, pasaran yang ada sekarang amat tepu. Pelanggan mempunyai banyak pilihan untuk memilih barangan ataupun perkhidmatan kerana banyak pemain-pemain yang ada di dalam pasaran dan mereka boleh menggunakan pelbagai saluran untuk menyampaikan maklumat dan juga iklan-iklan mereka kepada pelanggan. Jadi di dalam keadaan pasaran yang riuh rendah ini, yang penuh dengan barangan-barangan dan perkhidmatan yang bersaing antara satu sama lain, macam manakah satu-satu perniagaan mahu memasarkan barangan ataupun perkhidmatan mereka kepada segmen pasaran yang telah mereka pilih. Jadi di sinilah keluarnya idea lembu, ungu ataupun purple cow ini. Apa yang cuba disampaikan oleh Seth Godin ialah sekiranya barangan ataupun produk kita tidak unggul, tidak hebat, tidak menarik perhatian segmen pasaran yang kita sasarkan itu, maka banyak mana duit yang kita laburkan untuk iklan, promosi dan sebagainya, ianya tidak akan berkesan. Jadi oleh itu, ada 2-3 perkara yang disarankan oleh Seth Godin untuk membolehkan konsep lembu ungu ini dilaksanakan. Yang pertamanya, kita kena jelas manakah segmen pasaran kita. Sekiranya kita tidak jelas berkenaan perkara ini, kita akan cuba mempengaruhi kesemua orang yang ada di dalam pasaran dan ini merupakan satu tindakan yang tidak berbaloi. Jadi sekiranya kita tidak ada pilihan yang jelas, maka konsep lembu ungu ini tidak akan berkesan juga. Makna kita memilih segmen pasaran yang jelas ialah kita tahu siapa pelanggan kita dan siapa bukan pelanggan kita. Ini bermakna kita tidak akan cuba menjadikan bukan pelanggan sebagai orang-orang yang suka kepada barangan ataupun perkhidmatan kita. Fokus kita ialah pelanggan yang kita sasarkan. Jadi kalau ini tidak jelas, maka ianya tidak akan memberi kesan kepada perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, barangan ataupun perkhidmatan kita kena ada ciri-ciri yang menarik perhatian segmen pasaran kita, khususnya orang-orang yang memang mencari-cari barangan ataupun perkhidmatan yang ada ciri-ciri unggul ataupun ada perkara-perkara istimewa yang menyebabkan mereka suka membicarakan berkenaan dengan barangan ataupun produk kita. Dalam bahasa Seth Godin, dia gunakan istilah remarkable. Remarkable ni kalau dalam bahasa kita mungkin unggul, mungkin cemerlang, mungkin menarik perhatian, tapi dalam bahasa Inggeris ianya merupakan perkara yang berbaloi bagi orang untuk menceritakannya kepada orang lain. Kerana pada pandangan Seth Godin, apabila produk ataupun perkhidmatan kita ini unggul, mampu menarik perhatian orang-orang yang memang suka kepada produk kita, maka mereka bukan sahaja membelinya, malah mereka akan menceritakannya kepada rakan-rakan mereka, orang-orang lain yang mempunyai kesukaan yang sama. Jadi apabila
barangan ataupun perkhidmatan kita ini dibicarakan, dibincangkan, maka perhatian orang akan tertumpu kepada barangan ataupun perkhidmatan kita. Lebih ramai orang-orang yang kita sasarkan akan mengetahuinya dan ini tentunya akan menghasilkan jualan. Cuma apa yang saya nampak perbezaan di antara Purple Cow dengan viral ialah ianya bukan memfokuskan supaya produk kita, perkhidmatan kita menjadi tular, ramai orang datang mencubanya, tetapi apabila mereka tidak mendapat apa yang mereka harapkan, mereka akan meninggalkan kita. Jadi saya rasa ini pun memang banyak berlaku di kebanyakan perniagaan yang tiba-tiba sahaja barangan ataupun perkhidmatan mereka tular, tiba-tiba mendapat perhatian, ramai orang datang beratur daripada pagi sampai malam, tapi ianya tidak berkekalan kerana keunggulan itu sebenarnya tidak ada. Jadi dalam konteks Purple Cow ini, apabila kita cuba menjadikan barangan ataupun perkhidmatan kita unggul, hebat dan seumpamanya, ianya kena benar-benar boleh dibezakan di antara barangan kita, perkhidmatan kita dengan apa yang ditawarkan oleh orang lain dan keistimewaannya itu benar-benar istimewa. Sekiranya ini tidak dapat dicapai, maka mungkin kita boleh berjaya untuk menjadikan pasaran seronok sekejap dengan pengenalan barangan ataupun perkhidmatan baharu kita, tapi ianya tidak lama. Jadi oleh itu keunggulan, keistimewaan, kehebatan ini kena betul-betul dirancang dan dilaksanakan dan disampaikan kepada segmen pasaran. Jadi ini dua perkara penting yang kena kita fahami di dalam melaksanakan idea Purple Cow ataupun lembu unggu ini. Sebab kaedahnya ialah untuk menarik perhatian, sebab lembu yang ungu tentunya berbeza dengan lembu-lembu biasa dan mungkin disebabkan perbezaan itu perhatian akan diberikan kepada kita, tetapi sekiranya ungu itu sekadar cat sahaja, apabila kena hujan ianya pudar, maka tentunya minat kepada barangan ataupun perkhidmatan kita akan pudar juga. Jadi keungguan itu kena keungguan yang kekal. Ini penting di dalam melaksanakan konsep lembu unggu ini, kerana jika itu tidak ada, perhatian yang diberikan pada peringkat awalnya mungkin hanya menyeronokkan kita dalam masa yang sekejap, tetapi pada jangka masa panjang produk kita tidak begitu mendapat perhatian daripada pasaran. Jadi ini memerlukan kita benar-benar merancang, membuat reka bentuk ataupun menetapkan ciri-ciri yang amat berbeza ataupun yang istimewa berbanding dengan orang lain, dan ini kena dapat diserlahkan dalam barangan ataupun perkhidmatan. Jadi inilah yang saya rasa merupakan intipati konsep Purple Cow ataupun lembu unggu. Sebenarnya kalau kita tengok dalam definisi pemasaran secara keseluruhannya, ianya merupakan peringkat pembezaan ataupun differentiation. Cuma di dalam perkiraan Seth Godin, disebabkan sekarang ini maklumat mudah sampai kepada pelanggan. Jadi kalau maklumat kita sampai, maklumat pesaing pun boleh sampai. Cara yang paling efektif untuk memasarkan barangan ataupun perkhidmatan kita ialah apabila orang bercakap mengenai keistimewaan yang kita ada. Jadi mungkin daripada seorang kepada dua orang, dua kepada empat, empat kepada lapan, lapan kepada 16, dan ianya akan berganda-ganda dengan syarat keistimewaan kita itu, keunggulan yang kita pasarkan itu benar-benar dapat dirasai oleh pelanggan yang kita sasarkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan satu idea yang boleh
diguna pakai oleh kebanyakan perniagaan sama ada kecil ataupun besar. Cuma yang pentingnya apakah keungguan yang kita nak tawarkan itu dan adakah keungguan itu berkekalan. Sekiranya tidak, mungkin pada peringkat awal orang bercerita tentang kebaikan, kehebatan kita, tetapi sekiranya kita gagal memenuhi cita rasa ataupun harapan mereka, mungkin mereka akan bercerita tentang keburukan barangan ataupun perkhidmatan kita dan hasilnya akan jadi terbalik pula. Jadi berniaga ni kita kena fikir tentang jangka masa panjang. Kita tidak boleh nak seronok sekejap saja, tapi ianya kalau boleh biarlah berkekalan dan ini akan menjadikan perniagaan kita lebih lestari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Niddin ini, maka sebarkanlah video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda yang lain, sebab kita nak bina komuniti usahawan yang ada ilmu, yang boleh membesarkan perniagaan berdasarkan strategi-strategi, pelan-pelan tindakan dan pelaksanaan yang mantap, bukannya hanya hebat sehari dua kemudian terus bungkus. Jadi ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel Pok Niddin agar kita sebar luaskan lagi ilmu-ilmu berkenaan ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.